Bila seorang wanita mendedahkan aurat tanpa segan silu, so datang-datang orang mendedahkan aurat dengan atas dalam nada bahawa itu adalah hak dia. Setelah Islam datang memuliakan awak, mengangkat awak, awak sanggup kembali pada jahiliah. So something wrong somewhere. Kalau you kata you hafal Quran, saya tak tahu you hafal, you faham, tak faham. Dia hafal, semua orang boleh hafal. Ramai orang boleh hafal, tapi faham atau tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita semua tahu bulan Muharram itu adalah bulan permulaan kiraan bagi tahun Islam. Kerana dinamakan Muharram kerana pada bulan tersebut dan 3 bulan berikut itu adalah bulan-bulan yang diharamkan peperangan. Dalam sejarah sebelum kedatangan Islam pun sudah ada bulan-bulan yang disepakati oleh orang Arab jahiliyah untuk tidak berperang, gencatan senjata namanya. Dinamakan bulan Muharram yang memulakan tarikh Islam ini dengan memindahkan tahun Masihi bagi tahun Muharram ini adalah Umar bin Al-Khattab mengambil spirit hijrah baginda Rasulullah SAW sebagai permulaan tarikh hijrah bagi orang Islam. Barangkali yang menyemangati atau yang menginspirasikan Umar bin Al-Khattab supaya mengambil peristiwa hijrah itu sebagai permulaan tahun dalam Islam adalah untuk membezakan bulan orang Islam dengan bulan orang bukan Islam, supaya orang Islam ni dia tidak ada sebarang similarity dengan orang bukan Islam, sama ada dari sudut bulan, tahun maupun yang berkaitan dengan sambutan-sambutan berkaitan dengan bulan dan tahun pada agama-agama lain. Oleh demikian, Umar bin Al-Khattab jadikan bulan ini sebagai satu permulaan sejarah dalam Islam supaya nampak difference within believers dan juga non-believers, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kerana hijrah itu sendiri memberi satu sumber neraca baru, melihat Islam dari neraca yang lebih selamat dengan membuka ufuk-ufuk baru dalam membangunkan Islam dan juga dimensinya. Kita tahu bukan senang hijrah ini. Dia ada pelbagai situasi dan keadaan dalam hijrah ini yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW setelah melalui pelbagai tekanan, setelah melalui pelbagai ujian pancaroba. Lalu hijrah itu telah memberi satu nafas baru, memberi satu semangat baru, memberi satu kekuatan baru untuk Islam terus bernafas sehingga ke hari ini. 23 tahun baginda Rasulullah SAW berjuang untuk mempertahankan ajaran Islam. Siang pagi, petang malam, tak cukup makan, tak cukup tidur, rumah tak selesa, tiada kemewahan. Adik-beradik, sanak saudara menjadi musuh, dipulang. Ada usaha untuk membunuh, ada usaha untuk mengurung, ada usaha untuk memenjarakan Nabi SAW. Tapi Nabi pernah buat kerja dakwah secara solo. Kita semua tahu bila dapat wahyu, Nabi buat kerja dakwah secara solo dan mendekati orang-orang yang betul-betul dekat dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Osman, Ali dan beberapa orang sahabat-sahabat yang lain yang baginda rasa selamat kalau mereka diajak kepada Islam. Takkan ada sebarang tindak balas yang menyakitkan Rasulullah. Jadi mereka lah yang awal-awal masuk Islam, lalu dibinalah satu pondok yang diberi nama Darul Arqam ataupun Al-Arqam. Dari dia pemiliknya adalah Abdullah bin Al-Arqam bin Al-Arqam. Dipanggil Darul Arqam. Di situ tempat di mana orang Islam awal-awal memulakan strategi dakwah. With a small group, with a small place, with the number of people pun sangat sikit, but they have a very great brain. Dia ada idea yang sangat cerah dan bernas. Kekuatan itu dibina di rumah yang pondok lah, dalam satu pondok yang kecil
dengan bilangan yang sedikit, tetapi mereka mempunyai hala tuju yang jelas. Barangkali perlu dilihat kembali di antara kekuatan yang dimiliki oleh orang Islam melalui bilangan penganut atau melalui kekuatan yang ada pada kumpulan orang Islam. Saya rasa there's something happen to our education system in this country, because saban hari kita melihat orang membawa pemikiran liberal, free thinkers, dan bercakap mengenai Islam tanpa segan silu, memberi kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab, hipokrit dengan ajaran Islam, prejudis dengan tunjuk ajar Islam. Walaupun diasuh dibesarkan dalam suasana Islam, tetapi kenapa Islam itu tak mengakar dalam hati perut dia? What is the problem? Where is the problem? Slippers cantik lah di sekolah rendah, awal lagi dia beri nama elok kepada anak-anak, kemudian didodoi dengan nasyid, didodoi dengan kalimah-kalimah selawat, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia hadir bawa majlis-majlis ilmu. Lihat perkembangan Islam. Dia bukan seorang yang jauh daripada Islam, tetapi dia jadi satu yang tidak menjadikan manusia ataupun kita terasuh dengan asuhan yang sebenarnya. Ini yang merisaukan saya lah. Saya melihat what happened to our education system. It's not about the syllabus, it's not about the teachers ataupun who deliver the subject, tapi kita mesti lihat dari sudut pandang holistik. Syllabus could be mungkin baik, sangat baik syllabus, tetapi delivery system pula. Lepas tu yang nak belajar, yang nak diajar. Zaman Nabi SAW tak ada orang graduate daripada Harvard, Oxford, Cambridge, McGill, even University Jordan ke Mesir ke, tak ada. But they have a very good brain. Persediaan dia bukan kecerdikan semata-mata, tetapi mereka ada satu kemahuan untuk melihat diri mereka berubah, masyarakat berubah menjadi lebih baik. Bila seorang wanita mendedahkan aurat tanpa segan silu, dengan nada dia berhak untuk berbuat demikian sebab atas dasar human right, kubur masing-masing. Apa lagi alasan? Jangan jaga tepi kain orang. You ingat you pakai tudung you dah bagus ke? You ingat you nampak you syurga tu you punya ke? Siapa you nak menghukum I? So ayat-ayat itu keluar seolah-olah kita ni bila mengajak seseorang kepada kebaikan, kita dilihat sebagai musuh, enemy. Kenapa? Ini hijrah cerita. Nabi nak selamatkan orang perempuan. Nabi nak keluarkan perempuan ini daripada menjadi bundi, menjadi bahan pemuas, menjadi bahan yang dieksploitasi di zaman jahiliah. Datang Islam, perempuan diangkat, diberi maruah, diberi tempat dan diberi kedudukan. Islam bela perempuan, Islam mengangkat perempuan. Mana ada satu agama yang meletakkan wanita dengan kedudukan yang begitu tinggi? Tunjuk dengan saya. Can you show me? Where? Bila Al-Quran sebut ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya kalian dijadikan daripada satu nyawa, min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, daripada Adam dijadikan Hawa. Wabatha minhuma rijalan katsira. Lalu kedua-dua itu bila bercampur lahirlah zuriat, sama ada gendernya lelaki ataupun gendernya perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tutup bahawa Allah Taala memerhati segala tindak tanduk kamu. Cuma bila dibincangkan min nafsin wahidah, kalian dijadikan daripada satu nyawa. Ahli tafsir, jumhur, majoriti ahli tafsir berpendapat bahawa tidak ada kurangnya kekuatan wanita dan lelaki. Maksudnya Allah nak mengangkat dari sudut fizikal, dari sudut konten atau dari sudut biologi, kejadian wanita dan perempuan di sisi Tuhan sama. Walaupun kemudian hari manusia boleh cakaplah dengan pelbagai hujah, tetapi Quran letak sama. Satu. Keduanya,
Bila saya susun balik beberapa ayat Al-Quran, kita biasa dengar kan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Masalahnya orang baca sekerat ayat itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, lelaki itu adalah penguasa ke atas wanita. Perkataan penguasa itu dia tidak akan memberi satu kepuasan pada pembaca tafsir. What mean by penguasa? Lelaki itu adalah penguasa. Can you elaborate more what mean by penguasa? Lelaki itu penguasa. Apa yang dimaksudkan dengan penguasa? Penguasa itu adakah seperti jaga atau pegang rotan, pegang tongkat kuat, ataupun you boleh tengking, you boleh marah, you boleh kongkong. You sebagai penguasa, you ada hak disebabkan ayat itu. Tidak. Al-Qawwam, perkataan Qawwam ini dia membawa konotasi yang berbeza, memberi pelbagai inspirasi kepada kaum Adam untuk mengimbangi dan juga mengawal serta mendidik, mengasuh, menjaga wanita tersebut. Bukan dia penguasa dalam arti kata dia boleh buat apa saja, yang dipaham secara literal oleh sekumpulan manusia. Kemudian yang menariknya lagi, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala melebihkan lelaki sebahagian dan melebihkan perempuan sebahagian. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Maksudnya lelaki ada kelebihan sendiri, perempuan ada kelebihan sendiri. Dua-dua gender ni ada kelebihan. Jadi ulama simpulkan, kelebihan lelaki itu tidak akan kelihatan selagi mana tak ada wanita bersama dia. Kelebihan wanita juga tidak akan kelihatan, akan tersinggung selagi mana tiada kekuatan lelaki bersama dia. So combination itu akan menjadikan lelaki dan perempuan itu dilihat hebat sebagai sebuah keluarga. Jadi disitulah jadinya qawwam. So Islam datang untuk memuliakan wanita. Apa harus perempuan membuka tudung depan orang lain, pakai pakaian yang tak berapa sempurna? Orang Islam datang nak jaga you. Islam datang untuk protect you, supaya Islam lihat wanita itu hendaklah dijaga. Sebab itu wanita dia sentiasa menjadi kumpulan yang sentiasa selalu dapat perlindungan dalam Islam. So datang-datang orang mendedahkan orang dengan atas dalam nada bahawa itu adalah hak dia. Setelah Islam datang memuliakan awak, mengangkat awak sanggup kembali pada jahiliyah. So something wrong somewhere. Kalau you kata you hafal Quran, saya tak tahu you hafal, you faham, tak faham. Dia hafal, semua orang boleh hafal. Ramai orang boleh hafal, tapi faham atau tidak? Saya rasa iblis itu tak ada satu tempat boleh tak sujud dekat alam ghaib. Boleh katakan majoriti tempat dia dah sujud. Dia adalah makhluk yang di antara makhluk yang taat pada Tuhan. Tetapi datang satu perintah saja, suruh sujud pada Adam. Sujud pada Adam, bukan sujud pada fizikal Adam, sujud kepada Allah atas kejadian Adam. So dia punya worship tu, dia sujud pada Allah, bukan sujud pada Adam. Sujud pada Allah, hakikatnya sujud pada Allah di atas kejadian Adam. Mana nampak lebih jahat? Sujud pada Adam, engkar tidak mau sujud pada Adam, atau engkar sujud kepada Allah kerana Adam itu dijadikan? Mana nampak lebih jahat? Lebih jahat ialah bila Allah Ta'ala suruh sujud pada Allah atas kejadian Adam. So Iblis boleh kata, kenapa aku nak sujud pada Adam sedangkan Adam itu daripada tanah? Aku nak sujud pada engkau Tuhan aku, engkau jadikan aku, engkau suruhlah aku buat apa pun aku boleh buat. Tapi untuk Adam tidak. Kan itu hujah ni. Allah Ta'ala kata sujud pada aku kerana Adam dijadikan. So begitulah kita lihat Iblis yang sentiasa memporak-porandakan. Tapi saya tak setuju juga selalu sangat manusia salahkan Iblis ni. Tapi saya rasa macam ada part-part Iblis pun tak masuk campur dengan perangai manusia ni, tuan-tuan. Dia pun surrender. Dia kata, kau lagi jahat daripada aku, bro. Aku jahat kan, tapi tak sejahat kau. So Islam datang untuk mengangkat. Sebab itu kejahatan itu kerana bukan sebab tak faham, bukan sebab you hafal, banyak mana you tahu. Berapa ramai yang membawa pemikiran liberal? Dia ada PhD holder dalam Islamic Studies. Berapa ramai yang memperjuangkan LGBT sedangkan dia Islamic Studies? Berapa ramai? So dia masalahnya adalah kecelaruan dalam memahami teks dan konteks yang membawa Islam membawa orang ke arah yang lebih harmoni. The problem is
Dia ada dua kumpulan, tuan-tuan lihat. Ada kumpulan yang ekstremis, ada kumpulan yang terus liberal, ada kumpulan tengah-tengah. Yang ekstremis ni yang menjadi yang tindakan-tindakan buka tudung, syurga, neraka, akhirat aku punya, siapa kau, Islam. Kumpulan ini dia rujuk ke kumpulan ekstremis, yang mana kita sendiri pun tak setuju. Perempuan kena duduk di rumah, perempuan mesti duduk kat dapur. Kita pun tak setuju. Tapi bukan, ekstremis itu bukanlah gambaran sebenarnya mengenai ajaran Islam. Betul kan? Itu bukan gambaran sebenarnya. Kenapa kau rujuk dia? Itu bukan gambaran sebenarnya. So kita lihat saya ambil simple. Anak kita habis SPM, dia ambil setiap minggu dia belajar, ada kelas fardu ain, fardu kifayah, apa semua dia ikut. Habis SPM tanya dekat dia beza di antara masbuk dengan muafiq. Jangankan anak, sisa tanya abah pun tak tahu. Jamak kasar dengan jamak tamam. Jamak saja, kasar saja. Cuba tanya kalau boleh jawab. Berapa ramai daripada 20 orang boleh jawab? Sedangkan 5 tahun dia belajar. Apa yang belajar? Sekolah rendah 5 tahun belajar. Apa yang belajar? So we have a problem. Problem tu kena ada buat study, kena buat kajian, kena buat lapangan. So kita kena lihat balik di mana kesilapan itu berlaku. Kalau tidak dibiarkan, generasi demi generasi orang akan tak segan silu, akan bercakap, mempertikai dan juga mempersoalkan Islam. Jadi orang bukan Islam, dia jadi relax lah, tak payah buat kerja. Ada orang bersuara on behalf, kan? So kita lah kena bertanggungjawab. Kita kena betulkan dengan fakulti-fakulti pengajian Islam, universiti Islam, kolej-kolej Islam yang ada, perlu membawa era satu citra yang lebih terarah dalam melunaskan ajaran Islam. Kembali kepada turos, the soul of ilm. Mak Saleh cakap knowledge ni you tahu satu benda secara surface. Ilmu dalam Islam, dia tahu dan dia akan sampaikan kita kepada pemilik ilmu tersebut. You tahu fizik, you tahu kimia, you tahu biologi, you tahu matematik, tapi pemilik kepada zarah, pemilik kepada atom, pemilik kepada angin, udara, semua itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak sampai kat situ. Macam mana anak-anak kita boleh sampai kat situ? Macam mana education system boleh sampai kat situ? Itu big question mark yang perlu kita sama-sama fikir. So hijrah Nabi SAW adalah untuk membawa satu dimensi baru kepada kehidupan manusia, daripada jadi masyarakat jahiliah kepada masyarakat yang bertamadun. Kita semua tahu di zaman jahiliah ini lelaki akan menjadikan perempuan sebagai penguat nafsu, arak, riba, penindasan, sistem penghambaan, semua itu wujud. Sedangkan bumi Mekah ni, dia adalah bumi yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS setelah dimodifikasikan daripada bumi yang kering kontak dengan pelbagai environment sehingga memajukan kota Mekah. Apa yang ada zaman masa Umar, masa Abu apa yang ada di kota Mekah masa Nabi Allah Ibrahim AS tinggalkan Ismail dan juga Hajar? Apa yang ada? Tak ada apa. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku tinggalkan zuriat aku ni di satu bumi, di satu lembah yang kering kontak, tiada tumbuh-tumbuhan. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. 'Inda baitikal muharram. Aku tinggalkan di sisi rumah engkau yang menjadi bumi haram. Jadi Nabi Ibrahim AS tinggalkan Hajar dan juga Ismail, sudah ada tapak Masjidil Haram, Kaabah itu sudah ada tapak. Siapa bina tapak? Tapak itu malaikat yang bina. Orang yang pertama sekali, malaikat yang bina. Setelah bumi dijadikan, malaikat bina. Kemudian yang pertama sekali singgah di kalangan manusia ke Kaabah adalah Nabi Allah Adam AS. Kemudian baru Nabi Allah Ibrahim AS dari bumi yang kering kontak dengan Ismail dan juga Hajar, bumi itu menjadi subur.
menjadi subur. Takdir Tuhan, bumi yang kering kontang, tak ada apa-apa, tiba-tiba terpancut air keluar sebuah lembu dengan hentakan bayi yang berapa bulan saja, iaitu Ismail alaihissalam. Bayi tak keluar air. Cuba Pak Jim gentak kalau boleh keluar air kat mana. Sebab takdir Tuhan, perlukan ikhtiar, yang lain semua Tuhan bagi. Hajar bertanya kepada suami dia Ibrahim ketika ditinggalkan. Dia pegang jubah suami dia. Nabi Ibrahim, pada siapa kau tinggalkan? Apa orang tak ada? Padang pasir. Aku dengan anak aku ni kau tinggalkan mana? Baby ni masih merah lagi. Kau nak tinggalkan kepada siapa? Adakah ini kerana kehendak kau wahai Ibrahim, atau atas perintah Tuhan? Nabi Ibrahim jawab, di atas perintah Tuhan. Idzan lan yudayya'an Allah. Hajar melepaskan jubah suami dia kata, kalau itu keadaannya, Tuhan pasti tidak akan mensia-siakan kami. Tawakal yang tinggi, penyerahan yang tinggi, mustahil Nabi Ibrahim buat satu perkara di luar kehendak ajaran Islam. Bukan senang nak tinggalkan anak lelaki yang Nabi Ibrahim dapat setelah lanjut usia. Tahu-tahu Nabi Ibrahim dapat Ismail, umur Nabi Ibrahim berapa tahun? 92 tahun. Pak Haji? Boleh? Kau nak cuba, boleh masuk berita. Confident sebab lagi korbanan lagi. Sarah, Hajar muda, sebab Hajar ni adalah wanita bangsawan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Sarah. Isteri pertama Nabi Ibrahim Sarah, isteri kedua Nabi Ibrahim adalah Hajar. Pembesar Mesir menghadiahkan seorang wanita yang cantik lagi rupawan dari keturunan orang bangsawan kepada Sarah sebagai pembantu. Nampak Sarah ni tak ada pembantu, bagi seorang pembantu. Bila keluar daripada Mesir, Nabi Ibrahim jalan 3 orang. Nabi Ibrahim, Hajar, Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar. Kejap-kejap Sarah tengok Hajar, tengok Ibrahim. Tengok Hajar, tengok Ibrahim. Lalu Sarah bagi offer kat suami dia, bang kahwin aja lah dengan Hajar. So, see how beautiful Isteri tolong beri laju. You guys hoping lah. Sarah cantik. Kamu la minar rijal wa lam yakum min nisa illa thalatha. Hawa, Sarah, Maryam. Ramai lelaki yang handsome, tapi yang betul-betul jelitawan ni Nabi sebut ada 3 orang. Hawa, Maryam, Sarah. Sarah cantik, sangat cantik. Nabi Ibrahim pun handsome, tapi diriwayatkan Nabi Ibrahim ini paling serupa, Nabi Muhammad paling serupa dengan Nabi Allah Ibrahim AS dari sudut rupa paras. Jadi Sarah kata, bang kahwin sajalah dengan Hajar, tak elok bawa anak dari bulu kilir. Satu, keduanya, saya pun dah lanjut usia, kahwin saja dengan Hajar, mana tahu dapat zuriat. Kahwin next year dapat zuriat. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhan, kurniakan aku zuriat yang soleh, zuriat yang soleh, zuriat yang soleh. Nabi Ibrahim selalu berdoa, sebab bagi Nabi Ibrahim semua tes yang Allah bagi, Nabi Ibrahim lulus. Campak dalam api, dipukul ayah, dihalau keluar, macam-macam ujian dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Semua Nabi Ibrahim lalui dengan penuh tabah, sabar, tanpa rungutan, berjaya. Memang A+. Dia tidak sikit pun tergelincir maupun hati dia berkata atas ujian-ujian Tuhan. Cuma ada satu perasaan yang timbul dalam diri Nabi Ibrahim, sampai sekarang tak ada zuriat. Timbul sampai sekarang tak ada. Sebab tu dia berdoa, kahwin dengan Hajar, dapat anak sulung, putera sulung. Sebab itu dinamakan dengan Ismail. Ismail itu membawa maksud gabungan 2 kalimah. Ismail adalah gabungan 2 kalimah. Sami'a Allahu du'aahu. Ismail maksudnya doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan. Makna Ismail tu adalah gabungan 2 kalimah. Sami'a Allahu du'aahu, doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan. Jadi bila seseorang itu Ismail, itu adalah bermaksud doa yang telah diperkenan oleh Tuhan. Cukup Nabi Ismail 13 tahun, Sarah pula mengandung.
Sarah, masa tu Sarah 96 tahun. Maklum? What do you think, what will happen? Tak payah 90 lah, 60. Quite fast 90, 60. Tiba-tiba ulang alik ke hospital. Kenapa? Dah ada. Surat khabar semua akan buat cover. Masuk Nona, MHI, Malaysia Hari Ini, kan? Masuk TV Hijrah, kan? Di Hijrah pula bincang bagaimana kekuasaan Tuhan, maklum umur 60 boleh dapat zuriat, jadi give hope, bagi harapan. Jadi popular lah maklum umur 60 tahun mengandung 65 tahun. Yes, of course. Atuk pun masuk TV. Lepas tu Atuk kena jadi duta produk Mak Jun. Confirm lah Atuk laku lepas tu. Nampak kan? Jadi Sarah umur 96 tahun. Dari sudut biologinya Sarah tak boleh beranak dah. It's finished. Khalas, kata Arab. Dua orang malaikat datang nak sampaikan Sarah kepada Sarah berita gembira. Mungkin Sarah akan mengandung. Fabasyaruhu bi ghulamin halim. Terkejut. Sarah terkejut bila dapat berita dia akan mengandung. Kan? Ada benda terkejut kalau perempuan. Fasakkat wajhaha faqalat inni ajuzun akim. Bila malaikat datang beritahu Sarah, kau akan mengandung dan kau akan lahirkan zuriat, dia pun tepuk kepada muka dia, tepuk. Fasakkat wajhaha faqalat inni ajuzun akim. Aku ni wanita tua, wanita yang sudah lanjut usia. Dari sudut biologinya saya tak boleh nak beranak dah. Khalas. Malaikat tanya, ata'jabina min amrillah. Adakah engkau rasa mustahil bagi Allah? Adakah engkau rasa Allah tak boleh bagi engkau zuriat? Yang dia stop. Lahir Ishaq. Lahir Ishaq. Ismail dulu ke Ishaq dulu? Ismail dulu. Ismail jadi abang long. Ishaq abang ngah. Ismail duduk di Mekah. Ishaq duduk di Palestin. Masa dia datang perintah pula bila 13 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bila Ismail sudah umur 13-14 tahun dah boleh main dengan ayah ni. Tuan-tuan boleh bayang tak umur 13-14 tahun kita buat apa dengan ayah? Kita dengan ayah, how close we are. Naik motor, naik basikal. Kalau dulu naik basikal, naik motor boleh ikut abah pergi mancing, ikut abah pergi menebas. Seronok. Seronok. Saya anak saya, mak dia nak pergi beli barang dekat mall dengan kakak-kakak dia. Saya nak pergi menebas. Saya tanya dengan anak saya. Saya bagi tahu dekat anak saya, umur lah 7-6 tahun. Saya kata, Muhammad, besok abah nak pergi kebun. Muhammad ikut abah kan nak pergi ke Umi, pergi kedai, pergi mall. Ikut abah lah. Walaupun dia tahu dekat kebun ada nyamuk, dia kena buat kerja, tapi dia rasa seronok ikut abah. Sama macam kita dululah. Umur macam tu ikut abah, suka seronok ikut abah, boleh kawan dengan abah. Jadi Nabi Ismail masa tu dah boleh tolong ayah dia buat Kaabah, pembinaan Kaabah. Nabi Ibrahim duduk tengok tepi. Okey Ismail, cukup tak? Sikit lagi bah, sikit lagi. Dari sini bah, sikit bah, kanan bah. Dia tolong abah dia bina Kaabah. Datang mimpi suruh Nabi Ibrahim sembelih Ismail. First mimpi dia ignore, dia kata mungkin mainan syaitan. Second mimpi, third mimpi dia kata ini sudah perintah Tuhan. Bagi tahu dekat anak-anak dia, ayah lihat sembelih kau wahai Ismail, what is your opinion? Ask for opinion. What's your opinion? What do you say? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hei ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Ayah akan dapati saya tergolong dalam golongan orang yang sabar. InsyaAllahu minas sabirin. Kau akan dapati aku orang yang sabar. Saya baca tafsir, saya menangis tuan-tuan. Saya baca tafsir insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati saya insyaallah, dengan izin Allah ayah akan dapati saya orang yang sabar. Sebenarnya siapa yang sabar? Ibrahim ke Ismail? Siapa yang sabar? Ismail. Tapi reflect pada siapa? Pada Ibrahim. Sabar Ismail reflect kepada Ibrahim. Sebab Nabi Ismail kata, semoga dengan kesabaran aku wahai Tuhan, engkau redha bapa aku.
kesabaran aku ni, hendaknya kau redha ayah aku ni, yang dia akan sembelih aku ni. Dengan kesabaran aku, mudah-mudahan jatuhlah pandangan kau kepada ayah aku. Sebab ayah aku nak sembelih aku. So nampak the beautiful. Itu Mekah. Saya nak cerita Ma'al Hijrah ni, tapi saya nak cerita Mekah dulu. Itu Mekah. So Ishaq pula. Min wara Ishaq Yaqub. Lepas Ishaq Yaqub ada anak 12 orang, di antaranya Bunyamin, termasuklah Yusuf alaihi salam, dan lahirnya zuriat Bani Israel. Dalam Al-Quran 2 kali Allah Ta'ala sebut ya Israel, ya Israel. Israel dalam Al-Quran disebut secara tunggal, bukan ya Bani Israel, secara tunggal Israel. Illa ma harrama Israelu ala nafsi. Tuan-tuan akan jumpa 2 kali saja secara tunggal kalimah Israel. Itu adalah panggilan lain bagi Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Israel membawa maksud gabungan 2 kalimah Israel, hamba Tuhan, Abdullah. Israel dalam bahasa Hebrew membawa maksud hamba Tuhan. Semua yang ada il tu adalah hamba Tuhan. Jibril, Mikail, semua itu membawa maksud itu membawa maksud Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan, yang uniknya, saya baca Quran kan, saya dapati bila setiap kali Allah sebut Ismail, Allah akan sadurkan nama Ismail tu dengan sabirin, halim, sifat halim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Ha lam ya mim, halim. Apa makna halim? Seorang penyabar lagi penyantun. Itu setiap kali sebut nama Ismail. Setiap kali sebut nama Ishaq, Allah Ta'ala akan sadur dengan alim. Ain, lam, ya, mim. Tuan-tuan baca tu akan jumpa. Ishaq akan datang hujung alim. Ain, lam, ya, mim, alim, yang berpengetahuan. Sekarang kita lihat, di mana Tuhan letak insan yang penyantun, penyabar, dan insan yang penuh dengan syarat dengan ilmu pengetahuan. Di mana Allah letak? Yang penyabar itu Allah letak dekat Mekah. Yang berilmu itu Tuhan letak dekat Palestin. Do you think this thing is happen coincidentally? Kenapa Bani Israel pandai? Kenapa Yahudi pandai? Tuhan memang dah jadikan dia orang ni pandai daripada awal. Bukan nak kata kita tak pandai, tapi memang Tuhan bagi. Tapi sepanjang perjalanan itu sudah dimanipulasi, sudah disalahguna kepandaian. Bila tidak terasuh dengan wahyu yang diturunkan, Taurat, Injil, dimanipulasi, ditukar ayat-ayatnya, jadi sesat habis. Yang sabar itu suruh dijaga di Mekah. Sebab itu tuan-tuan naik kapal terbang dekat airport tu, tuan-tuan dah kena belajar sabar lah. 3 kalimah untuk tuan-tuan dapat haji mabrur, umrah mabrur. Sabar, sabar, sabar. Tak ada lain lah. Itu je bekalan. Sabar. Ke airport ni tuan-tuan, sampai-sampai datang lambat, kad tak dapat, kecoh, beg tak sampai kat Mekah, berebut, muka ketat. Yang awak seorang aja letih, orang lain tak letih. Mekah happy lah muka. Daripada 40 orang tu 30 muka masa mencuka. Letih. Kakak pun nak dengar tak. Awal-awal lagi kita lihat dia tak ada. Tahulah, saya tak tahu, ini pengalaman saya pergi, saya tak bawa orang, saya pergi sebab saya memang tak minat bawa orang. Sebab saya tengok, ikut dengan orang, saya tengok macam mana orang punya respon kepada travel ni. Takut saya tuan-tuan kalau nak bawa orang. Pulangkan balik saya punya duit. Refund balik duit saya. Macam ni ke you punya servis? Ngeri tuan-tuan. Kalau saya pergi orang tengking saya macam, saya tengking balik. Jadi Mekah kan jugalah pergi haji ni. Bukan senang nak hadapi suasana haji. Kita bukan deal dengan orang Malaysia, kita deal dengan Arab. Sampai sana dia punya schedule everyday berubah, macam-macam regulation keluar. Jadi timing tak kena masa. Sebab itu Nabi, tak payah orang lain lah, Nabi lepas Nabi buat haji sekali kan. Haji wada', Nabi selesai buat haji wada', Nabi duduk di Kaabah, Nabi menangis. Abu Bakar hampiri Nabi SAW bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah kata, "Aku boleh kira berapa orang dapat haji mabrur."
Sebab itu Haji Mabrur ni laisa lahul jaza illa jannah. Haji Mabrur ni tidak balas, tiada balasan melainkan syurga. So saya nak beritahu, Mekah itu daripada kering kontang jadi makmur, jadi hebat, dikembangkan Islam daripada Mekah 3 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Nabi bina tamadun, Nabi bina masyarakat, Nabi didik, Nabi asuh. Apakah sumber kekuatan untuk asuhan tersebut? Al-Quran. Nabi menjadi petunjuk yang baik, Al-Quran. Sebab itu saya confident, tuan-tuan, kalau umat Islam ni kembali belajar balik, baca Quran balik, hayati ayat-ayat dia, we will change. Tapi kita tak nak, kita tak mau, kita tak minat sangat dengan Quran ni. Kita baca minat, nak kumpul pahala, minat. Lepas tu cari ayat-ayat yang boleh lariskan berniaga, tu minat. Bukan untuk itu Quran diturunkan, kan? Betul tak? Ya. Waktu kita melakukan korban, boleh tak kita doakan aku berkorban pada tahun ni untuk jadikan aku yang soleh seperti Ismail? Boleh. Doa no isu. Boleh. Kita nak korban masa doa tu amal soleh. Korban ni amal soleh. Setiap penghujung amal soleh ni kita boleh baca doa. Kita lepas ambil wudu pun kita boleh baca doa, kan? Ni lepas korban kita nak baca doa, boleh. So betul, kan? So 30 surah, 114 surah dalam Al-Quran. Orang hari ini bercakap mengenai haram riba, rasuah. Haram rasuah. Rasuah itu najis, rasuah itu musuh. Quran sebut 1600 tahun dahulu, Quran sebut dah. Guide you dah, sama'una lil kadhibi akaluna lis suhud. Kau suka dengan benda-benda yang dongeng, lepas tu kau makan benda-benda yang haram. Itu termasuklah riba. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu sesama kamu secara batil. Riba. Quran sebut dah. Riba pula apa ni? Rasuah. Quran sebut dah. Nabi 1600 tahun dulu Nabi sebut dah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Maka rasuah, pemberi rasuah dalam neraka. Takkan you tak terasuh? You nak sumbah apa lagi untuk jadikan you orang tak makan rasuah? Can you tell me? You nak panggil orang daripada integriti datang cerita sampai terjelir lidah, baru you nak faham. Quran lah bagi tahu tak boleh, tak boleh lah. Tapi you kena tunggu orang lain datang cerita risikonya. Sebab tu saya kalau lihat pengambil rasuah ni, dia adik ni, dia penyakit. Kalau penagih dadah ada pusat rawatan, pemakan rasuah ni kena ada pusat rawatan juga. Ya. Sebab ada orang buat kajiannya 100 orang yang ada dalam penjara yang sebab hukuman rasuah ni, pergi buat kajian, tanya dekat dia orang, kalau you dah release daripada hukuman ni, keluar dari hukuman, kalau rasuah datang lagi kepada you terima atau tidak? 85% jawab terima. Can you imagine that? 85% kata akan terima. Yes. Kalau dapat, ya. Lepas tu pergi haji, lepas tu pergi umrah, lepas tu bagi anak yatim makan. You consider you can clean up your sin. Who teach you? Siapa guru you ajar benda macam tu? Dosa dengan Tuhan kita boleh minta ampun, tapi dosa dengan manusia mengambil rasuah. Jadi Quran, itu yang Quran bentuk. Di hijrah ni bukan hijrah dari sudut tahun, hijrah keseluruhan. Sebab itu Nabi sebut, selepas Nabi kota Mekah, setelah Kaabah tu Bilal naik panjat Kaabah azan, Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah illa an-niyah wal jihad, melainkan niat dan juga jihad. Niat ikhlas, niat apa buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ambil rasuah kerana Allah taala? Mencuri kerana Allah taala ada? Sebab Nabi bagi tahu tidak akan mencuri, pencuri itu melainkan masa mencuri ditanggalkan Islam dari diri dia. Tidak akan berzina seorang muslim melainkan masa dia berzina itu ditanggalkan Islam daripada diri dia. So ditanggalkan Islam, digambarkan Islam itu macam pakaian. You remove your iman, you remove your belief, you remove Allah from your life. So apa you dapat? Gembira sangat ke? Happy sangat ke? Kan dengan makan benda yang haram. So Quran datang mengasuh you, hijrah. Sebab itu Nabi SAW sepotong hadis riwayat Imam Tirmizi, al-hijratu man hajara mimma nahallahu wa anhu. Hijrah ialah berhijrah meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah. Ya, kita berlaluan azan. Kita nak orang Islam terasuh dengan Al-Quran Al-Karim.
We have to start from surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. 13 tahun, 23 tahun Nabi SAW buat kerja dakwah dan memahamkan umat supaya kembali kepada ajaran Islam. Tak ada satu pun ajaran Islam yang dilihat sebagai bertentangan dengan keperluan manusia. Hidup manusia itu jadi lebih berdisiplin, nampak lebih teratur. Kenapa Islam tidak membenarkan riba? Sebab ada penganiayaan. Kenapa tak boleh rasuah? Sebab ada penganiayaan. Kenapa tak boleh ambil mencuri? Ada penganiayaan. Kenapa orang Islam harus menghormati orang lain? Sebab sebelum dunia bercakap mengenai hak asasi, Quran dah sebut lama dah. Quran dah sebut lama untuk menjaga hak asasi orang lain. Pendidikan, Islam sebut lain. Islam sebut lama dah mengenai apa itu pendidikan, apa itu asuhan. Quran sebut lama dah. Kalau nak cakap apa politik, Quran sebut lama dah. Nak cakap mengenai ekonomi, Quran sebut lama dah. Semua itu Quran dah sebut. Cuma kita duk main benda yang sama lah berulang kali. Kita duk baca satu ayat, dua ayat, kemudian kita tidak ada usaha untuk meneruskan lagi legasi pengajian Al-Quran untuk memahami surah-surah, memahami ayat-ayat dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan. Ya. So itu di antara perkara yang saya kira perlu kita faham dalam berhijrah, dalam erti kata yang sebenarnya. Hijrah yang saya sebut ialah meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hijrah melainkan niat dan jihad. Bila sebut mengenai jihad, kita selalu dimomok-momokkan golongan orientalis, golongan yang Islam kadang dia berfikiran barat dan tidak setuju dengan Islam, knowledge dia premature. So dia kata Islam ni agama yang dikembangkan melalui jihad. Jadi bila masa Quran suruh kembangkan Islam melalui jihad? Tuan-tuan, kita biasa kan, kita baca Quran ni, dia ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah, betul tak? Surah Makkiyah, surah-surah yang Allah turunkan di Mekah atau persekitarannya, sama ada Mekah atau persekitarannya sebelum berlakunya hijrah. Itu dinamakan surah Makkiyah. Surah-surah yang diturunkan di Madinah atau surah-surah yang turun selepas Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, maka itu dinamakan surah-surah Madaniyah. Surah Makkiyah, surah Madaniyah. Tidak ada satu pun surah ayat dalam surah Makkiyah yang membawa maksud, kalau kalimah jihad, yang membawa maksud mengangkat pedang, mengangkat senjata. Tak ada. Surah Makkiyah tak ada ayat jihad angkat senjata lawan orang. Tak ada. Yang ada ialah jihad yang membawa maksud jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad dalam persaudaraan, jihad dalam mempertahankan hak. Jihad-jihad tu ada. Tapi ada pun angkat senjata? Tak ada. Di Madinah, ya, ada. Sebab di Madinah sudah memperlihatkan Islam ini perlu memberitahu bahawa you don't play fool with Muslims. Jangan main-main. Orang Islam ada hak, orang Islam pun ada kekuatan. Selama ini pendekatan kita pendekatan dakwah. Selepas ini kalau ada sebarang hak kami yang diceroboh, kita tidak akan teragak-agak untuk mengangkat senjata. Dan yang memulakan peperangan ke atas orang Islam bukan orang Islam. Tunjuk dengan saya orang Islam bagi cucuk orang bukan Islam. Tak ada. Di Mekah berapa ramai orang Islam kena bunuh? Tengok di Mekah berapa ramai orang Islam kena bunuh. Bila di Madinah, bila pergi permulaan jihad itu adalah lebih untuk mengambil hak dalam peperangan Badar yang berlaku Badar Kubra. Orang Islam ambil hak mereka sebab hak mereka sudah diceroboh di Mekah, rumah-rumah mereka, harta mereka yang tinggalkan itu. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau ada orang menceroboh hak you, maka you boleh ambil balik hak you daripada orang yang menceroboh hak you seperti mana dia ceroboh tanpa sebarang pelampauan. Islam bagi tahu. Tu berlakulah jihad di peperangan Badar. Nampak sangat orang Islam pergi ke medan Badar itu bukan untuk berjihad. Berapa orang pergi? 313. Dia datang berapa ramai? So who start first? So Islam begitu cantik untuk difahami. So yang tu pun saya ada buat artikel mengenai 23 ayat yang cerita mengenai jihad. Saya keluarkan 13 ayat daripada surah Makkiyah tidak membawa maksud jihad mengangkat senjata. So itu yang saya fikir orang Islam harus kembali balik menghayati Al-Quran. Dia bukan sekadar membaca untuk kumpul pahala, tetapi dia adalah baca untuk mengubah. Takkan 20 tahun baca surah Yasin tak pernah terdetik nak tahu apa itu surah Yasin? Tak pernah
Pelik juga orang kita ni. 20 tahun dah baca. Maklum, laju baca Yasin. Maklum biasa baca 7 minit setengah. Yasin. Laju. Memanglah dah 20 tahun baca Ustaz. Apa dia dalam surah Yasin? Tak tahu dia kata kalau baca ni elok mati esok. Dia cakap apa? Dia sebenarnya motivation Al-Quran ni suruh kita baca ni dengan disajikan pahala pelbagai, supaya ada galakan dari sudut dalaman ni, baca sampai tahap you ada keinginan, aku dah baca 10 tahun, apa benda surah ni cerita. Uniknya Quran ni, satu-satu bahasa atas dunia ni you tak faham tapi you boleh baca. Mana ada satu language dekat dunia ni you tak faham boleh baca. Tuan-tuan tak faham boleh baca. Bahasa Cina tak faham boleh baca tak? Boleh? Tamil? Boleh baca? Tak boleh baca. Saya ingat lagi bila tak boleh baca ni, saya dulu belajar dekat Perkim ni. Rumah tak jauh daripada, rumah sewa kami tak jauh daripada restoran Mamak ni. Tengok saya ulang alik pergi belajar pakai baju ialah baju kurung, baju apa? Baju Melayu. Bawa beg pergi belajar. Ada sekali anak tu panggil. Kerja restoran. Kata, sudah makan? Saya kata belum. Tak pernah pula dia tanya sebelum ni dah makan ke belum. Makan lah, mau makan. Tak apalah. Tak apa saya kata. Makan nanti saya belanja. Belanja. Mana ada benda yang lebih menyeronokkan bagi pelajar bila orang kata nak belanja makan. Makanlah. Makan. Lepas makan, dia bagi surat. Dia bagi kertas. Dia tengok, yalah of course lah, I'm Indian. Dia bagi kertas, dia bagi pen. Saya ni untuk apa? Ingatkan dia suruh si kira apa yang saya makan. Minta tolong dia. Dia cakap Tamil dengan saya. Tolong apa? Tolong tulis surat. Saya nak tulis lah ni. Dia cakap Tamil. Surat tu dia suruh dia cakap Tamil lah. Kiranya saya kena tulis ikut Tamil lah, tulisan Tamil. Saya kata, saya tak tahu. Takkan, dia tak tahu? Tak tahu, apa masalah tak tahu? Saya kata, saya tak belajar. Apa pasal tak belajar? Dia marah saya. Dia marah saya. Dia ingatkan tengok saya ni color macam dia. Lepas tu dia ingat saya boleh baca Tamil, boleh tulis Tamil. Padahal kita bukan reti pun. So Quran ni, dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita tak ada usaha nak faham Al-Quran, jangankan kita, orang Arab pun kalau dia tak belajar, dia tak faham juga Al-Quran. Sama. Jangan kita, orang Arab kalau dia tak belajar grammar bahasa Arab, dia pun tak faham Al-Quran. Dia pun tak faham Al-Quran. Saya ada banyak insiden berlaku dengan Arab ni. Sebab Arab ni satu, kadang-kadang dia rasa bahasa Quran ni bahasa dia tahu semua, padahal dia tak tahu pun. Cuba tanya dia, kenapa zalika bukan tilka? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Tanya dekat dia, limadza zalika wa laysa tilka? Tengok dia boleh jawab tak jawab. Kalau dia jawab pun dia temberang lah tu. Belum tentu dia tahu apa yang dia faham, apa yang dia nak syarah kat kita. Sama. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, sebab itu saya mengajak ibu ayah semua untuk sama-sama kita menghayati kembali balik pada Al-Quran. Itulah hijrah yang paling besar yang boleh kita buat. Sebagai kesimpulan, sejarah penetapan kalender hijrah digunakan umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang secara rasmi ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab. Sebut Umar ni dengan Quran, Umar ni luar biasa tuan-tuan. Umar ni dia punya bacaan, dia punya view tu superb tuan-tuan. Superb. Sebab Umar ni saya nampak dia jadi insan yang bergemerlapan ni, dia nampak very shining because yang fit dia adalah Al-Quran. Dia masuk Islam semua kita tahu kan. Dia masuk Islam selepas dia dengar 5 potong ayat daripada adik perempuan dia. Adik perempuan dia baca, dia sempat dengar. Asalnya dia nak pergi cari Nabi Muhammad. Orang bagi tahu dekat Umar,
Sebelum kau cari Muhammad, baik kau tengok adik perempuan kau dah buat apa. Umar tanya, kenapa dengan adik perempuan aku? Adik perempuan kau dah masuk Islam. Dia tengok Umar kejar pula pergi ke rumah adik perempuan dia. Dia lempang adik perempuan. Sementara dia lempang tu, dia sempat dengar 5 potong ayat daripada surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. 5 ayat. Sempat dia dengar. Dia lepas lempang, dia tanya, dia kata, tadi masa aku nak masuk dalam ada benda aku dengar kau baca. Kau baca apa? Adik perempuan dia kata aku baca Quran. Yang kau pegang tu ke? Masa tu dia pegang lembaran wahyu, beberapa ayat. Yang kau pegang tu ke? Dia kata, ni aku nak tengok. Adik perempuan dia kata, tak boleh, you cannot touch, I cannot give it to you because you're not Muslim. Tak boleh bagi. Tapi Umar jadi tidak keruan. 5 potong ayat yang Umar dengar tu dah masuk telinga dia, dah masuk singgah ke hati dia, jiwa dia, roh dia, soul dia, mula bagi reaction. Refleks daripada ayat Quran. Terasa Umar, dia tak faham tapi dia dengar. Itu permulaan. Kemudian daripada itu ada 22 ayat. Kemudian daripada itu dia cari Rasulullah, dia masuk Islam, lepas tu dia yang defend Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu dalam peristiwa hijrah bagaimana Umar turun tawaf. Umar kata sekarang Umar nak berhijrah, siapa yang isteri nak biar siapa yang isteri nak jadi balu, anak jadi yatim, jumpa Umar kat sini. Umar nak berhijrah sekarang. Tak ada siapa pun keluar. Tu Umar, watak dia. Lorong-lorong yang Umar lalu ni, iblis pun tak berani lalu. Iya, kalau Umar ada, ramai kita kena tuan. Kalau Umar ada, lain Umar ni. Dia merah badan dia. Nampak apa dia kata, nampak karakter Umar tu luar biasa. Bila azan ni jadi pucat Umar ni. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak insiden dalam Quran ni. Di antaranya Umar ni dengan Quran sangat intim. Ada dia jadi makmum, sekali dia jadi imam. Banyak cerita, tapi salah satu ceritanya, Umar solat maghrib, ada seorang lelaki ni sahabat ni jadi imam. Rakaat pertama imam tu lepas Fatihah baca Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua pun lepas Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad. Umar dah geram dah. Selesai solat Umar pegang jubah imam tu. Hei imam, ada banyak surah, kenapa kau duduk rakaat duduk surah ni kau baca surah sama? Kenapa? Kan? Imam tu kata aku suka. Bahasa kita, aku punya sukalah. Kan? Cuba Imam Jaiz jawab macam tu. Memang besok kita hantar aduan. Dia kata aku tak puas hati dengan kau. Aku nak bawa kau jumpa Rasulullah SAW. Bawa pegang jubah dia, heret sampai Nabi SAW. Rasulullah kata, kenapa ni? Lepaskan jubah dia wahai Umar. Umar pun lepaskan jubah dia. What happened? Rasulullah tadi dia jadi imam maghrib. Rakaat lepas Fatihah, rakaat pertama dia baca Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul Huwallahu Ahad. Imam ni buat hal Rasulullah. Rasulullah tanya pada Umar, Rasulullah tanya pada imam, apa benar wahai imam apa yang berlaku? Betul wahai Rasulullah. Kenapa kamu buat macam tu? Rasulullah tanya, kenapa macam tu? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku sangat suka surah ni Rasulullah. Terus Rasulullah jawab apa? Hubbuka ilaiha adkhalakal jannah. Disebabkan kau cinta surah ni, kau masuk syurga wahai imam. Takkan imam tu baca 2 kali sebab dia tak hafal surah lain. Itu kita balik-balik ulang surah yang sama. Sampai makmum kat rumah kita tak nak jadi makmum lah, kata orang Kedah, cemuih. Tak mau. Jah solat berjemaah dengan abang solat lah dulu. Sebab Kak Jah boleh agak Qul Huwallahu Ahad, Quran Falaq. Iya. Kat luar je nampak action tu. Oh, action bagak. Berapa surah hafal bang? Oh, adalah sikit. Sikit tu tak berganjak dari dulu. Hafal lah slow-slow. Nanti late. Apa yang lambat ni? Saya dah tua dah Ustaz. Abang je rasa tua. Kalau bab ni tua lah. Subat lain. Tadi bukan main lagi. Belum cuba, belum tahu Ustaz. Bila saya kata Nabi Ibrahim dapat anak umur 90 tahun. Boleh ke bang? Belum cuba, belum tahu Ustaz. Yang tu nak cuba pula. Ni suruh hafal. Dah tua. Mata tak nampak. Baca panjang sikit, kaki sakit. Macam-macam Always create excuses. Jadi kelakar lah tuan-tuan ni. Betul kan? Jadi Umar bin Al-Khattab luar biasa. Dia pernah, Umar ni, lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jumpa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah masa tu. Jumpa Abu Bakar. Bagi tahu kat Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kumpul Quran."
Kumpullah Quran wahai Abu Bakar. Abu Bakar kata, Nabi tak buat, takkan kita nak buat? Ni ramai yang meninggal ni, syahid ni wahai Abu Bakar. Kumpullah Quran. No. Besok Umar datang lagi. Lusa Umar datang lagi. Tulat Umar datang lagi. Ulang alik Umar datang bagi tahu. Kumpullah Quran. Sampai Abu Bakar As-Siddiq beritahu, wa huwa yukarriru hatta syarahallahu sadri. Dia ulang sampai Tuhan lapangkan dada aku untuk terima cadangan Umar. Dia tak give up. Lagi. Ada 22 ayat dalam Quran turun lepas Umar sebut. Umar kata, wahai Rasulullah, tak elok cakap dengan isteri Rasulullah ni. Kalau dia tabirkan elok. Besok turun ayat, jangan berbicara dengan isteri Rasulullah melainkan di sebalik tabir. Rasulullah solatkan munafik. Umar pergi beritahu, Rasulullah janganlah solatkan dia, bapak munafik ni, ketua munafik ni, jangan solatkan dia. Rasulullah kata, belakang, mamu. Lepas main turun ayat, la tusalli alaihim. Ada 22 ayat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis yang sahih riwayat Ibn dalam kitab dalam yang disebut Ibn Asakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah ada seorang nabi selepas aku, engkaulah orangnya wahai Umar. Kalau ada nabi selepas aku, engkaulah orangnya. Nak kata punyalah dekat Umar dengan Tuhan disebabkan Quran. Dia insting tu mari, sebab dia baik dengan Quran, insting tu mari, mana baik mana buruk. Without wahyu turun, you dah di-guide dah untuk benda baik. Betul kan? Ya. Ada sekali, saya nak beritahu kesannya pula. Ada sekali pengembala dia bawa pergi gembala kambing. Biasalah adat orang Arab, bila gembala kambing, petang balik dia akan peras susu kambing, bagi tuan dia minum. Peras susu bagi ke Umar. Biasa sampai susu, Umar pun ambil, minum. Dia rasa macam lain, susah nak hadam, rasa macam tak sedap. Kan ada benda kadang kita makan macam dia macam sangkut dekat tengah ni kan. Umar rasa macam tak sedap. Umar panggil pengembala kambing tu, sekejap, kadam dia panggil. Kambing tadi tu kau bawa ke mana? Bawa gembala lah. Tak, ke mana? Oh, minta maaf wahai Amirul Mukminin, dia terlepas pergi ke kebun orang. Dia makan rumput kat kebun orang. Langsung dia jolok jari dalam mulut dia muntahkan semua susu-susu tadi. Maksudnya apa? Bila ada Quran, benda syubhat susah nak masuk. Kalau masuk, you akan dapat notification. Ting. Kalau tak ada nur Quran, kau makanlah benda haram banyak mana pun, nothing happen to you. Sorry, quite painful my point, but you have to understand. Sukar untuk ditelan, tapi alamak, tak ada rasa apa-apa. So tak ada nur Quran. So you nak harapkan syafaat Quran macam mana dekat akhirat kalau you don't have any relation with Quran. So benda-benda ni sangat penting. Kita mesti kembali. So dilihat dari sudut hijrah. Minta maaf saya tuan-tuan, saya sayang pada tuan-tuan, saya sayang pada masyarakat Islam di negara ini dan di mana-mana saja. So no point saya yang pergi buat PhD dalam bidang tafsir balik kalau saya tak guide masyarakat saya dan tak memberi satu asuhan yang lebih betul untuk masyarakat lihat cinta mereka pada Quran dan mahu jadikan Quran sebagai guidance. Lalu Umar bin Al-Khattab ni, cerita Umar bin Al-Khattab berasa keperluan penetapan, berlaku kesulitan menerima dia di antara sebab yang lain, sebab menyurat, dia perlu ada tarikh Islam. Lalu Umar pun bermesyuarat dengan sahabat dan mengambil ketetapan untuk menetapkan hijrah ini, tahun baru hijrah ini sebagai kiraan. Kemudian juga yang disebut oleh para ulama ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah menuju ke Yathrib, dan pada tahun ini jugalah orang Islam dapat membina satu permulaan hidup yang luar biasa. Kalau dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani menyebut hikmah Muharram sebagai awal tahun kerana kesucian bulan tersebut. Dengan dijadikannya Muharram sebagai awal tahun, maka tahun hijrah akan dimulakan dengan bulan suci itu Muharram, diharamkan, maksud suci lah. Sama juga Kota Mekah, dia panggil Kota Mekah, dia kata haram, Masjidil Haram, membawa masuk kota suci. Jadi Muharram ini bulan suci dan ditutup dengan bulan suci iaitu Zulhijjah.
ditutup bulan Zulhijjah, kemudian datanglah bulan awal Muharram. Pada tengah-tengahnya ada bulan Rejab, dan di akhirnya pula Zulqaidah dan juga Zulhijjah. Jadi nak beritahu semua bulan, setiap bulan ni ada kelebihan dan juga keistimewaan yang tersendiri. Jadi di antara perkara yang Nabi SAW sarankan ialah melalui hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram, wa inna afdhalas salati ba'dal mafrudati salatu minal lail. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Sedangkan solat yang paling utama ialah solat selepas solat fardu, iaitu solat Qiyamul Lail. Jadi bulan Muharram ini ada beberapa hari yang disunatkan kita berpuasa. Ada yang berpuasa 1 bulan, ada yang berpuasa 5 hari, 10 hari. Dan paling tidak pun kita boleh berpuasa berapa Muharram? 10 Muharram. Jadi Nabi sebut, kalau aku dipanjangkan umur pada tahun depan, la asumanna tasu'a wa asyura. Kalau aku dipanjangkan umur, Nabi sebut pada tahun Nabi berhijrah, aku akan berpuasa 9 dan 10. Jadi ideal lah tuan-tuan, nak puasa 10 Muharram saja pun boleh, nak ambil 9, 10 pun boleh. Jangan bergaduh. Dalam surah Al-Baqarah turun di Madaniyah kan. Tapi di ujung akhir surah ayat tu, dua ayat yang akhir tu, tapi turun di Mekah. Ada diturunkan di Mekah, ada kaitan dengan penghijrahan. 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah turun di Mekah? Tak. Keseluruhan surah Al-Baqarah, ujung surah Al-Baqarah turun di Mekah. Yang last 2 ayat. 2 ayat. Pada saya sebelum Nabi wafat. Wattaqullaha alladhi tasawwa wattaqullaha alladhi sebelum Nabi wafat Madinah lah. Nabi wafat di Madinah, Nabi tak wafat di Mekah. Tak boleh. Terbaca lah. Tapi surah Madaniyah, surah Al-Baqarah. Kalau tuan nak relatekan dengan sebelum Nabi wafat, confirm lah Nabi wafat di Madinah, Nabi tak wafat di Mekah. So masih lagi dia menjawab bahawa ianya adalah surah Madaniyah. Dia kadang-kadang mustahil, bagi saya mustahil lah. Kalau surah tu turun di Mekah kemudian dibaca di Madinah, ada yang menganggap turun sekali lagi di Madinah, pun tak betul. Tapi kalau surah itu turun di Madinah, nak relatekan dengan Mekah, pernah turun di Mekah? Tak. Saya rasa saya rasa lah sebab keseluruhan tak ada perbahasan di situ. Saya tak tahu kalau ada sumber boleh feed saya dengan sumber yang dapat mana, boleh saya tambahlah. Bukanlah kata saya tahu semua kan. Mungkin juga ada benda yang saya tak nampak kan. 286 ayat kan. Okey, kita boleh puasa, disunatkan puasa sama ada 9 ataupun 10 ataupun 10 Tasu'a wa Asyura. Dan digalakkan juga perbanyakan sedekah pada umat Islam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan setiap tahun kita kena ada strategi. Tahun ni kita nak buat apa dari sudut penghayatan Islam. Saya doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati tuan-tuan dan puan-puan, dan saya mohon tuan-tuan juga doakan saya untuk terus istiqamah dalam buat kerja dakwah dan juga dalam mendidik ummah dan buat kerja-kerja kebajikan serta menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam, dan lebih ramai lagi terima keindahan Islam, masuk Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.